Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 9 Jun bersama saya Marslah Hassan. Tajuk utama hari ini. Pintu sempadan dipertimbang untuk dibuka jika kes kekal satu angka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertimbangan untuk membuka pintu sempadan termasuk membabitkan pelancongan hanya boleh dilakukan jika jumlah kes COVID-19 di negara ini kekal satu angka sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dari 10 Jun hingga 31 Ogos ini. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, penularan COVID-19 dalam negara sepanjang fasa pemulihan perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum membuka sempadan kepada pengunjung dari luar. Kalau kita boleh buka sektor dalam negara, sektor ekonomi, sektor sosial, sektor pelajaran dan sebagainya, dan kita boleh kawal penularan COVID-19, maka mungkin kita akan pertimbangkan kelonggaran dari segi kawalan sempadan antarabangsa. Iaitu kita kena lihat konsep green bubble, iaitu kalau negara tersebut mempunyai rekod yang baik dan juga zon hijau contohnya, mungkin kita akan pertimbangkan. Semalam, negara mencatatkan kes baru COVID-19 harian terendah dengan hanya 7 kes dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,000. Sementara itu, Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan Kementerian Kesihatan KKM akan mempertimbang untuk memperluas perkhidmatan klinik secara maya dan operasi 2 shift iaitu sesi pagi dan petang bagi klinik kesihatan untuk mengurangkan kesesakan. Sebab kita perlu elakkan kesesakan dan juga elakkan kesesakan di ruang menunggu. Jadi inilah antara langkah-langkah yang telah dan juga sedang kita kaji dan untuk pelaksanaan seterusnya. Sehingga kini 41 klinik kesihatan beroperasi secara 2 shift di kawasan padat dan terpilih di negara ini. Dalam pada itu, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut menjelaskan kebenaran untuk suami menemani isteri di Dewan Bersalin bergantung kepada hospital masing-masing dengan mengambil kira ruang dan tempatnya. Isu mengenai sama ada suami dapat mengiringi isteri semasa bersalin dan kita bergantung pada polisi hospital. Setiap hospital ada dia punya dasar masing-masing. Sebelum ini, hospital kerajaan tidak membenarkan suami menemani isteri di dalam Dewan Bersalin sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Premis perniagaan boleh ditutup dan rakyat dikenakan kompaun atau dihadapkan ke mahkamah sekiranya gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan apabila Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, walaupun tiada sekatan jalan raya dan larangan pergerakan rentas negeri, rakyat masih perlu mengikuti SOP di tempat awam. Menurutnya, pasukan petugas khas operasi pematuhan PKPP akan memberi tumpuan kepada pematuhan SOP yang ditetapkan antaranya di pasar raya dan pasar awam. Tetapi SOP masih saya ada. Sebab tu saya sebutkan boleh gunting rambut tetapi SOP ada. Boleh cuci muka, facial. Tapi ada SOP dia. Pemantauan pihak berkuasa mungkin mengadakan spot check dan sebagainya ke tempat-tempat yang kita benarkan supaya SOP dipatuhi oleh rakyat. Jadi sekarang ni rakyat mesti mematuhi SOP yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan. Katanya Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 masih berkuat kuasa dalam tempoh PKPP. Denda RM1,000 boleh dikenakan jika ingkar atau dihadapkan ke mahkamah.
Kementerian Pengangkutan sedang berbincang dengan syarikat penerbangan berhubung isu harga tiket penerbangan domestik yang didakwa mahal, terutamanya ke Sabah dan Sarawak. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata hasil perbincangan akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Menurutnya, harga tiket dikatakan mencecah hampir RM2,000 bagi sehala penerbangan. Ia berikutan pelaksanaan penjarakan sosial yang menghalang kapal terbang untuk berkapasiti penuh. Katanya terdapat permohonan daripada syarikat penerbangan supaya penumpang boleh memenuhi tempat duduk dalam pesawat untuk mengelak kenaikan harga tiket penerbangan. Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Institusi Pengajian Tinggi IPT digesa mempertimbangkan semula isu yuran pengajian selaras penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK Muhammad Amir Ashraf Muhammad Sabri berkata gesaan itu berikutan kemungkinan kuliah dalam talian akan diteruskan sehingga akhir tahun adalah tinggi. Menurut Muhammad Amir, perkara itu pernah disuarakan sebelum ini memandangkan banyak pihak terkesan dengan penularan wabak COVID-19 termasuk penuntut universiti. Beliau juga memohon pelajar supaya bersabar menunggu makluman dan hebahan dari semasa ke semasa. Sementara itu, dalam satu kenyataan, Malaysia Airlines MAS memaklumkan akan menambah penerbangan domestik serta menyambung semula penerbangan antarabangsa mulai Jun dan Julai. Ia bagi memudahkan perjalanan penting dalam negeri serta susulan beberapa negara membuka semula pintu sempadan. Syarikat penerbangan itu mendakwa akan menyesuaikan kapasiti rangkaiannya dari semasa ke semasa sebelum menyusun semula jadual kedua penerbangan pada Oktober. MAS turut melaksanakan pelbagai langkah dan protokol keselamatan yang dipertingkatkan, membabitkan koordinasi dengan pihak berkuasa lapangan terbang. Penumpang juga diminta melakukan pendaftaran masuk secara dalam talian atau peranti mudah alih untuk mengurangkan interaksi. Sementara itu, pengusaha syarikat feri bagi perjalanan ke Langkawi dari Kedah dan Perlis mendakwa mengalami kerugian berikutan SOP yang mensyaratkan penjarakan sosial sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. SOP berkenaan menyebabkan hanya 50% tiket daripada kapasiti penumpang sahaja dapat dijual. Malah ada pengusaha feri yang mendakwa terpaksa memberhentikan 80% kaki tangan syarikat akibat kerugian yang dialami. Tentang penjarakan sosial itu social distancing yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap feri penumpang, di mana feri kami hanya dapat dijual 50% seat capacity. Itu secara langsung akan merugikan pihak pengusaha feri, di mana kos operasi kami telah meningkat sejak tahun 2007. Katanya walaupun syarikat ferinya memiliki 30 buah feri ketika ini, mereka tidak dapat menambah bilangan perjalanan sekiranya tambang feri masih dikekalkan pada harga semasa. Ketika ini, harga tiket feri bagi perjalanan Kuala Kedah Langkawi adalah RM17 hingga RM23 bagi satu hala, manakala RM13 hingga RM18 bagi perjalanan Kuala Perlis Langkawi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP mencadangkan kepada kerajaan untuk menyenaraikan peralatan penting untuk pematuhan prosedur operasi standard SOP. Perkaranya, Datuk Iskandar Halim Sulaiman berkata antara barangan itu ialah pelitup dan pelindung muka, apron serta sarung tangan pakai buang dan cecair pembasmi kuman. Menurutnya, cadangan itu akan dikaji secara menyeluruh terlebih dahulu sebelum keputusan dibuat dan dimaklumkan kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi. Sementara itu, pihaknya dijangka mengadakan pertemuan bersama Gabungan Pendanaan Rambut Malaysia hari ini. Ia bagi membincangkan beberapa perkara berkaitan caj tambahan yang akan dikenakan kepada pelanggan. Terdahulu, caj gunting dan dandanan rambut dilapor akan dinaikkan antara RM5 hingga RM10 bagi setiap pelanggan susulan peningkatan kos operasi pematuhan SOP bagi perkhidmatan itu.
700,000 pendaftaran MySejahtera diterima serentak dalam tempoh 1 minit sesudah pengumuman kerajaan untuk mengkreditkan RM50 ke dalam akaun e-dompet individu yang menggunakan aplikasi perkenaan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pihaknya sedang mempertimbang untuk memanjangkan tempoh pendaftaran bagi membolehkan semua pihak dapat muat turun dan mendaftar. Mereka yang ingin muat turun aplikasi, mungkin kita adakan penjarakan juga. Jadi kalau kita boleh amalkan penjarakan, jadi tak ada kesesakan kat situ. Mungkin tempoh yang kita laksanakan, kalau semua mendaftar, contohnya 1 juta, 2 juta mendaftar dalam tempoh 1 minit, pasti akan berlaku sesuatu iaitu tak dapat kita daftarkan. Jadi ini juga kita nasihatkan, kita tengah lihat bagaimana kita boleh mengatasi isu ini dalam mungkin kita akan panjangkan pendaftaran dalam tempoh yang 24 jam ke ataupun tempoh seminggu. Jadi untuk membolehkan semua didaftarkan. Sebelum ini, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pengkreditan RM50 ke dalam akaun e-dompet individu dibuat bagi menggalakkan lebih ramai rakyat negara ini memuat turun aplikasi MySejahtera. ...269 pendatang tanpa izin parti ditahan dan diletakkan sementara di kem Bina Negara Wawasan Langkawi, manakala satu mayat parti wanita yang dijumpai telah diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Ia dimaklumkan dalam satu kenyataan oleh pasukan petugas khas penahanan parti. Pasukan Polis Marin dan Kapal Maritim KM Kimanis dari Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia telah mengesan lokasi serta memintas bot dinaiki parti di perairan Langkawi kira-kira jam 5 pagi semalam. Ketika KM Kimanis menghampiri bot tersebut, 53 parti Rohingya telah terjun ke laut dan berenang menuju ke pantai. Tetapi kesemua mereka ditahan APMM. Ketika pemeriksaan ke atas bot, terdapat 216 parti Rohingya dan satu mayat parti wanita dijumpai di dalam bot terbabit. Dari 6 ekor kerbau, pemilik kini sudah menambah ternakannya kepada 60 ekor kerbau. Masalahnya timbul apabila kerbau peliharaan yang tidak dikawal itu dibiarkan berkeliaran dan bukan sahaja merosakkan tanaman, tetapi mengundang bahaya selain menyebabkan pencemaran bau busuk kepada penduduk di Kampung Solok Limau Nipis, Lubuk Cina, Masjid Tanah, Melaka. Penduduk mendakwa masalah itu sudah berlarutan hampir 6 tahun. Sebelum ini, aduan sudah dibuat kepada pihak bertanggungjawab serta pemilik kerbau terbabit, tetapi tiada tindakan susulan. Memang ya, kalau tanaman kita tak berpagar ni, satu benda nak tanam pun tak boleh. Tanam pisang apa serbi tanam, semua tak boleh. Semua dia kerja di kebau je. Masalah ni, dia punya tuan itu kita dah jumpa, dia pekak telinga je. Macam curah kat air Dua Keladi. Itu yang saya tak perhati tu kan. Seorang lagi penduduk, Maslinda Ali berkata, rumahnya terletak 200 meter dari kawasan ternakan kerbau terbabit. Namun bau busuk dapat dihidu dan pagar rumahnya pernah dirosakkan kerbau yang berkeliaran. Memang tiap-tiap hari memang berbau. Kadang-kadang memang tak tahan bau dia. Sampai saya terpaksa nak panggil tukang nak tutup tingkap. Bau dia tu tak tahan. Sampai anak-anak saya nak makan pun dah tak ada selera nak makan. Turut mengadu masalah sama, warga emas Rosnia Matjan, 72 tahun. Dia mendakwa beberapa tahun lalu, pagar di kawasan sekeliling tanah di hadapan rumahnya dirosakkan kerbau. Memang ada ni. Berapa tahun dah kat lama 5-6 tahun ada dah. Pananglah tu dah berlubuk tempek dah. Kan kita cakap kan dia wet tahu kita. Makcik dah tu malas lah nak cakap banyak kan. Tu pulang pada orang yang memuda ni lah, pandai dia lah kan. Sehubungan itu, penduduk berharap masalah yang dihadapi mereka dapat diselesaikan sebaik mungkin. Berikutan hanya 45 buah rumah sahaja di kawasan kampung terbabit. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan antarabangsa. Singapura mengesahkan kewujudan 2 kes baru di pusat beli belah iaitu Tampines Mall dan Mustafa Center. Kementerian Kesihatan Singapura juga turut menyenaraikan Geylang Serai Market dan Food Center, juga antara lokasi yang disenaraikan
mempunyai kes yang disahkan pada 26 Mei lalu. MOH turut mengesahkan kluster baru di asrama D6 Tuas South Street. Sebanyak 386 kes baru COVID-19 direkodkan, menjadikan jumlah keseluruhan 38,296 kes termasuk 25 kematian. Sementara itu, bagi kes baru, 10 adalah warga Singapura dan penduduk tetap, 4 adalah pemegang pas pekerja atau pelajar dan 369 adalah pekerja migran di asrama, iaitu berkait dengan kluster diketahui manakala tiada kes import. 327 pesakit juga dibenarkan pulang, menjadikan jumlah pesakit yang sembuh meningkat kepada 24,877 orang, manakala 295 kes disahkan masih dirawat di hospital. Sementara itu, di Britain, mulai hari ini, individu yang tiba dari luar negara perlu menjalani kuarantin selama 2 minggu seperti tertakluk dalam larangan baru COVID-19. Langkah berkenaan dikuatkuasakan sebagai antara usaha mencegah gelombang kedua jangkitan dari luar negara. Keputusan itu dimaklumkan oleh Setiausaha Kesihatan Matt Hancock yang berkata peraturan baru itu dianggap masuk akal selepas mengambil kira kadar jangkitan berpunca dari luar negara yang meningkat. Namun pengecualian diberikan untuk beberapa kes termasuk pemandu lori dan perkhidmatan perlu seperti pekerja penjagaan kesihatan serta individu dari Ireland yang berada di sana sekurang-kurangnya 2 minggu. Sesiapa didapati melanggar peraturan boleh dikenakan kompaun £1,000 bersamaan RM5,424 atau didakwa. Bagaimanapun, beberapa syarikat penerbangan melancarkan prosiding perundangan bersama terhadap kerajaan susulan pengenalan langkah yang dianggap tidak seimbang dan adil. Rancangan seorang lelaki untuk melakukan pembunuhan ke atas umat Islam secara besar-besaran ditemui kegagalan apabila dia diberkas oleh polis Jerman di kediamannya. Menurut Pejabat Pendakwa Raya, suspek yang berumur 21 tahun dari Hildesheim dikatakan menjadikan tragedi berdarah di Christchurch pada tahun lalu yang meragut 51 nyawa sebagai inspirasinya untuk mendalangi serangan. Suspek juga dilaporkan sudah memaklumkan mengenai rancangannya itu pada perbualannya bersama individu tidak dikenali di sebuah laman sesawang. Siasatan awal turut mendapati motif suspek merancang bunuh umat Islam hanyalah bagi meraih perhatian media antarabangsa. Turut dirampas dalam serbuan ke atas rumah suspek adalah fail elektronik yang mengandungi bahan berkaitan pengganas. Suspek kemudiannya didakwa atas kesalahan jenayah dan menghulur bantuan kepada pengganas dalam bentuk kewangan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. 142 individu termasuk atlet, jurulatih dan pegawai sokongan melaporkan diri di kem latihan Pusat Kompleks Sukan Bukit Jalil semalam. Tarikh lapor diri mereka lewat seminggu berbanding di Akademi Badminton Malaysia ABM Bukit Kiara dan Pusat Perahu Layar Kebangsaan di Langkawi kerana proses sanitasi yang perlu dilakukan terlebih dahulu di Kasar 1, iaitu pusat penginapan mereka selama sebulan ini. Antara sukan yang akan berada dalam kem latihan pusat RTT di Kompleks Sukan Bukit Jalil adalah akuatik, terjun dan renang, gimnastik artistik, memanah dan karate. Bagi atlet Paralimpik pula, sukan yang disenaraikan adalah akuatik, renang, memanah, berbasikal, olahraga, badminton, boccia, powerlifting, pingpong dan tenis berkerusi roda. Proses ujian swab pertama berjalan lancar semalam dan mereka akan menjalani 2 lagi ujian swab selepas ini. Peluang menjalani semula latihan selepas terhenti hampir 3 bulan ini nyata melegakan ramai atlet, antaranya Pandalela Rinong. Pandalela sudah pun menempat tiket ke Tokyo dalam acara 10 meter platform. Saya rasa macam balik kepada PKP. Tapi lagi ketatlah sebab tak boleh keluar. So, at least masa PKP saya boleh keluar lagi lah. Okay. Tapi tak apalah sebab ini kalau tak buat macam ni tak boleh training. Jadi terimalah.
Selain Pandalela, atlet renang Wilson Sim dan atlet memanah para Suraj juga teruja kembali ke lapangan latihan. Wilson Sim pernah mewakili negara edisi 2016 Olimpik Rio dan kini mengejar slot sama untuk edisi kedua Olimpiknya. Sementara Suraj pernah melakar kejayaan muncul sebagai juara dunia pada Jun tahun lalu di kejohanan memanah para dunia Belanda. Everything is still uncertain at this moment. I know that RTT program is going on, but yeah, all of us have to be locked down, quarantined in MSN. So a lot of things have been changed. A lot of things to adapt to also as well, because I have not swum for 3 months already. And definitely it's going to feel something very new for me, even in the water. Agak bosan jugalah kat rumah sebab tak sentuh peralatan training. So bila mereka dah panggil balik, MSN dah panggil balik, oh betul-betul happy sebab saya betul-betul nak sentuh saya punya barang latihan tu. So happy jugalah datang sini. Dalam pada itu, latihan semula bagi atlet yang bukan dalam program Road to Tokyo RTT sedang dalam perbincangan. Menurut Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Dato' Ahmad Syapawi Ismail, pihak Kementerian Belia dan Sukan ada menyuarakan perkara itu. Bagaimanapun, MSN perlu membincangkan perkara ini dengan lebih teliti kerana melibatkan banyak perkara dan SOP. Menurut Dato' Ahmad Syapawi, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan sudah mengarahkan satu pelan dibuat bagi atlet yang bukan dalam program latihan RTT. Buat masa ini, MSN masih mencari SOP yang sesuai kerana tumpuan pertama ketika ini ialah menyelesaikan program RTT di 3 lokasi. Banyak perkara perlu diberi tumpuan, terutama memastikan tiada individu yang melanggar SOP ketat yang telah dijelaskan kepada mereka di kem latihan tersebut. Bagaimanapun, MSN tidak menolak akan berusaha merangka satu lagi SOP untuk atlet yang lain bagi memudahkan mereka menjalani latihan semula dengan menggunakan fasiliti MSN. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Seri Muhammad Norzah Zakaria, menggesa semua pemegang taruh dalam industri sukan negara mematuhi dengan rapi prosedur operasi standard SOP ketat yang ditetapkan kerajaan. Ia bagi memastikan kelancaran proses bagi menamatkan penularan COVID-19 dalam negara. MOM menyambut baik pengumuman Majlis Keselamatan Negara semalam fasa kedua pembukaan sektor sukan dan rekreasi. Begitupun industri sukan dan kecergasan perlu mengamalkan disiplin kendiri dan urus takbir baik bagi menewaskan penularan pandemik itu. Menurut Datuk Seri Norzah, kesihatan dan kebajikan semua ahli sukan perlu menjadi keutamaan bersama dan beliau menggesa semua pihak mengamalkan norma baru yang digunapakai dalam sukan. Pengumuman MKN semalam membenarkan sebahagian perniagaan sukan kembali beroperasi, antaranya Dewan Tertutup Badminton, Gimnasium, Pusat Snooker dan lain-lain di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Serentak dengan itu, KBS juga mengumumkan kebenaran untuk Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM kembali mengadakan latihan untuk skuad kebangsaan, juga latihan pasukan dan kelab di bawah Liga Malaysia. Begitupun ia tertakluk di bawah SOP ketat dengan latihan tanpa sentuhan dengan jarak 3 hingga 5 meter. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah setempat untuk dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.